Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan lagi satu tajuk di bawah subjek ekonomi Islam, iaitu tajuk tentang penggunaan. Baiklah, secara ringkasnya, penggunaan ini dia akan berkait rapat dengan tiga elemen utama lagi, iaitu konsep penawaran, permintaan dan juga pengagihan. Sebelum kita teruskan, saya perkenalkan barisan pembentang pada hari ini iaitu saya, Muhammad Nabil bin Muhammad Fadil, diikuti Amirul Idham bin Abdul Samad, Nail Iqbal bin Yaakob dan juga Muhammad Faik Hafizuddin bin Muhammad Zahid. Okey, baiklah. Kita pergi ke definisi penggunaan. Dari segi bahasa, penggunaan ini bermaksud guna ataupun pakai. Dan dari segi istilahnya, suka untuk saya petik kata-kata dari Donald W. Moffat, iaitu penggunaan ini bermaksud menggunakan barangan dan perkhidmatan yang bertujuan untuk memuaskan kehendak manusia dan hasil daripada penggunaan akan melahirkan nilai faedah atau utility. Utility di sini bermaksud, kalau dari segi bahasa Inggerisnya kita boleh samakan dengan benefit. Maksudnya apa yang nak dikatakan, kalau kita menggunakan sesuatu barang, kita akan memperoleh benefit barang tu atas dasar untuk memenuhi kehendak manusia atau keperluan. Manakala dari perspektif Islam pula, penggunaan ini boleh disamakan dengan perkataan istihlak. Dan istihlak ni pula dihuraikan sebagai itlaful ain. Itlaful ain ni pula adalah satu proses melenyapkan zat dan menghilangkan faedahnya atas disebabkan oleh manusia menggunakannya atas dasar keperluan ataupun kehendak. Okey, maksudnya barang tu hilang zat ataupun manfaatnya disebabkan manusia menggunakan barang tersebut. Dan Dr. Muhammad Abdul Mu'in Wafa menyatakan juga pendapat dia, penggunaan ini adalah menggunakan barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan kehendak individu sekaligus memenuhi cita rasa manusia. Okey, jadi apa perbezaan antara konsep penggunaan konvensional dan juga konsep penggunaan Islam? Senang je. Konsep penggunaan konvensional ni, kehendak dan keperluan kita apabila keadaan pendapatan yang terhad tu kita gunakan untuk keperluan ataupun kehendak semata-mata. Tapi kalau Islam, dalam kita ada pendapatan yang terhad, tapi kita masih menyalurkan pendapatan kita tu ke arah keperluan dan kehendak kita, tapi kita tambah kepada keperluan rohani. Apa pula maksud keperluan rohani ni? Benda ni mudah. Keperluan rohani ni adalah benda-benda yang kita fokuskan kepada ukhrawi ataupun akhirat. Seperti contoh, kita dah banyak berbelanja dekat beli barang rumah, jadi kita sedekahkan sedikit harta kita kepada orang-orang yang memerlukan. Seterusnya, terdapat 4 falsafah penggunaan. Yang pertama adalah pemilikan. Penggunaan sesuatu barangan hanya boleh berlaku setelah berlakunya pemilikan, contohnya bekerja dan berniaga. Yang kedua adalah pengabdian. Penggunaan merupakan tujuan hidup manusia, iaitu pengabdian diri kepada Allah. Manusia akan ditanya bagaimana cara ia mendapatkan harta dan gunakannya, sama ada dengan cara yang halal atau haram di akhirat kelak. Yang ketiga adalah amanah. Manusia perlu menggunakan segala harta kekayaan yang dikurniakan oleh Allah dengan baik serta menjauhi sifat boros dan juga bakil. Akhir sekali, kemaslahatan. Manusia memerlukan kepada barangan perkhidmatan kerana ianya adalah keperluan dalam kehidupan. Barangan dan perkhidmatan tersebut perlulah memenuhi keperluan maqasid syariah, iaitu penjagaan agama, nyawa, akal, harta dan juga keturunan. Penggunaan dalam Islam perlu berpandukan kepada beberapa prinsip. Yang pertama adalah kebenaran. Manusia hanya dibenarkan menggunakan barangan yang telah diizinkan oleh Allah. Arak dan barangan curi adalah contoh barangan yang telah ditegah di dalam Islam. Yang kedua adalah kebersihan dan suci. Barangan yang digunakan mestilah bersih dan suci, yang mana tidak memudaratkan diri apabila digunakan. Contohnya memakan sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Penggunaan hendaklah setakat mana yang perlu bagi memenuhi keperluan hidup secara sederhana dan seimbang. Penggunaan yang boros dan berlebih-lebihan hendaklah dielakkan. Akhir sekali adalah kemanfaatan dan kemaslahatan. Segala anugerah Allah yang halal adalah dibenarkan untuk dimanfaatkan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Contohnya, penggunaan internet bagi mencari bahan rujukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Nama saya Nail Iqbal bin Yaakob dan saya akan membentangkan tentang kepentingan penggunaan dan konsep barang. Okey, yang pertama, kepentingan penggunaan. Kepentingan penggunaan mempunyai 5 bahagian. Yang pertama adalah bersesuaian dengan kehendak Allah. Dalam bahagian ini, setiap penggunaan kita mestilah selari dengan perintah Allah dan dipastikan jauh daripada larangan Allah. Okey, yang kedua adalah kesederhanaan. Dalam menggunakan sesuatu sumber, konsep penggunaan ini mestilah bersifat sederhana supaya dapat mengelakkan daripada sifat memboros dan sifat membazir. Okey, dan yang ketiga, beretika. Dalam beretika ketika mengguna amat penting dan ditekankan dalam Islam supaya kita dapat mengelakkan daripada mengguna barang-barang yang haram, barang-barang yang tidak bersih dan sebagainya lah. Yang keempat, sistematik. Kenapa sistematik ini penting dalam penggunaan? Supaya agihan-agihan sumber itu dapat dibagi dengan adil dan teratur. Supaya dan ini juga akan menggalakkan kepada tidak memfokuskan sesuatu barang itu kepada satu pihak saja. Maka setiap rakyat, setiap lapisan akan dapat merasakan daripada penggunaan itu. Yang kelima, bermatlamat. Dalam bermatlamat juga penting bagi konsep penggunaan ini supaya setiap penggunaan kita itu mestilah mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu dan mempunyai matlamat-matlamat yang tertentu supaya dapat mengelakkan daripada pembaziran juga. Yang seterusnya adalah konsep barang. Dalam konsep barang ini terbahagi kepada dua, iaitu barang kebendaan dan juga barang kerohanian. Yang pertama, barang kebendaan. Barang kebendaan ini merupakan barang-barang berbentuk fizikal yang boleh dimanfaatkan oleh pengguna untuk memenuhi kehendak mereka sendiri. Sebagai contohnya, barang-barang kebendaan ini merangkumi seperti makanan, pakaian, kenderaan dan sebagainya, kerana ianya boleh dilihat dengan mata kasar dan ianya berbentuk fizikal. Sebab itu dia dipanggil sebagai barang kebendaan. Okey, dan yang kedua adalah barang kerohanian. Barang kerohanian ini merupakan suatu kehendak, bukan berkonsepkan kehendak kebendaan. Sebagai contoh saya bagi, antara barang kerohanian ialah keadilan, keharmonian, keamanan dan sebagainya. Ianya merupakan barang yang tidak nampak dengan mata kasar dan bukan fizikal. Jadi dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan bahawa dua-dua barang ini perlulah seimbang dalam penggunaan. Kerana kehendak kebendaan ini boleh menjadi alat untuk mencapai kehendak kerohanian yang lebih abadi kesan dan kepuasannya sendiri. Klasifikasi keperluan manusia dari perspektif konvensional. Ada 3 pembahagian, iaitu keperluan asas, keperluan untuk keselesaan dan keperluan untuk barangan mewah, atau dalam Islam disebut sebagai daruriyat, hajiat dan tahsiniyat. Keperluan asas ialah keperluan yang manusia tak boleh hidup tanpanya. Contohnya, makanan dan minuman. Keperluan untuk keselesaan ialah keperluan bagi menghilangkan kemudaratan. Contohnya, alat pengangkutan untuk menuju ke suatu tempat. Keperluan barangan mewah pula ialah keperluan untuk menyempurnakan kehidupan. Tanpanya, manusia masih boleh hidup macam biasa. Contohnya, kereta mewah dan rumah yang besar. Perkara yang mempengaruhi tingkah laku pengguna. Yang pertama, keyakinan pada hari akhirat, iaitu percaya adanya dosa dan pahala. Yang kedua, konsep keyakinan dalam Islam. Setiap orang berusaha untuk menuju ke syurga berbekalkan amalan di dunia. Yang ketiga, konsep perkhidmatan dan barangan. Setiap orang berhak memilih yang terbaik untuk mereka. Akhir sekali, konsep pemilikan harta. Contohnya, orang kaya cenderung untuk memiliki barangan mewah. Okey, jadi sekian sahaja daripada kami. Terima kasih kerana sudi untuk melapangkan masa dan diharapkan agar apa yang dapat dikongsikan bersama-sama pada hari ini dapat kita amalkan dan kita praktikkan dalam kehidupan seharian. Terutamanya dalam kita nak menggunakan harta-harta yang kita ada, pendapatan yang kita ada, aset yang kita ada, kita salurkan ke arah yang baik dengan cara yang baik. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.